Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang dan Timbalan Presiden Parti Bersatu, katanya Parti Bersatu sedia bekerja sama dengan UMNO. Sahabat semua, ketika Bersatu, Perikatan Nasional, Kerajaan PAS menjadi kerajaan, antara fokus utama Parti Bersatu adalah untuk melenyapkan UMNO, Parti UMNO ini, dan digantikan oleh Parti Bersatu. Mereka cuba menghilangkan UMNO, mematikan UMNO, namun tidak berjaya dilakukan kerana adanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini mereka pula kata sedia untuk bekerja sama dengan UMNO. Adakah ada masalah hubungan antara dalam Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu, sahabat-sahabat semua? Ini menunjukkan sebagai pembangkang mereka teramat gagal. Bagaimana pandangan anda? Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin ini, sahabat-sahabat semua. So ini dia, apabila beliau menyatakan, bila dia menyatakan Bersatu sedia bekerja sama dengan Parti UMNO. Apa yang cuba dimaksudkan oleh Hamzah ini, sahabat semua? Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, Bersatu bersedia untuk menjalinkan kerjasama dengan musuh ketatnya UMNO demi mencapai matlamat perjuangan politik. Timbalan Presiden Parti Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, tiada sebab bagi UMNO dan Bersatu untuk terus berpecah jika mereka berkongsi perjuangan dan wadah politik yang sama. Beliau yang juga Ketua Pembangkang menegaskan asas matlamat perjuangan yang sama sepatutnya membolehkan Bersatu dan UMNO duduk semeja. Saya tak nampak, katanya, pun pertembungan yang menyebabkan UMNO dengan Bersatu tidak boleh duduk semeja. Kalau perjuangan itu sama, mengapa perlu adanya dua parti? Mengapa perlunya ada dua parti? Maksudnya, buang UMNO bersama dengan Bersatu. Mungkin itu yang coba disampaikan. Justru pemimpin juga perlu membuang ego dan mengukuhkan prinsip berterus terang demi kepentingan negara, katanya. Ahli Parlimen Larut itu berkata demikian ketika menjadi tetamu siri audio siar Keluar Sekejap yang dihostkan oleh bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan juga bekas Ketua Pemuda UMNO Syaril Sufian Hamdan pada hari Jumaat yang lalu. Dalam perkembangan lain, Hamzah mendakwa pencapaian kerajaan Madani yang sering digambar-gemburkan di media sosial dan media sosial lebih bersifat drama semata-mata. Menurutnya, angka pertumbuhan keluaran dalam negeri KDNK sebenar adalah 5.1% dan bukanlah 5.9% seperti yang dilaporkan dalam titah diraja. Mereka memainkan semasa titah diraja, 5.1% ini belum keluar. Jadi apa yang perlu dimasukkan di dalam titah, yang tertinggilah pada ketika itu, karena 5.1 belum pun keluar keputusannya. Jadi diumumkanlah 5.9 untuk satu suku berikutnya. Dan selepas dirangkumi 1 tahun, yaitu 6 suku, barulah dalam purata kesemua itu didapati 5.1%. Pun masih tinggi. Kenapa harus dipersoalkan kalau mereka tidak cemburu dengan pencapaian yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini? Ketika disoal Khairi Jamaluddin tentang pelaburan langsung FDI, Hamzah berkata, pasaran saham yang kononnya kuku adalah daripada pembelian oleh syarikat berkaitan LGO kumpulan simpanan
bukannya pelaburan asing. Mereka tidak boleh terima kenyataan pelabur-pelabur asing itu masuk di dalam negara kita. Mereka sebenarnya yang buta, tidak dapat menerima kenyataan pelaburan yang begitu tinggi. Memang pembangkang yang gagal. Berikutnya itu Hamzah menggesah kerajaan agar lebih telus dalam melaporkan data ekonomi dan memastikan dasar yang lebih berkesan bagi menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan kecairan pasaran ekuiti negara. Apabila pembangkang tegur semuanya tidak betul, apa salahnya sebagai seorang pemimpin Perdana Menteri kita menerima teguran untuk memperbaiki kelemahan dalam urus tadbir. Ini semua yang kita sebut tidak betul katanya. Funny sungguh lah ya. Apa yang kerajaan capai, dia cakap semua itu drama. Waduh, memang otak pembangkang ini entah kemana sudah. Kita pun tidak tahu di mana sahabat semua. Dan karena itulah ramai menganggap pembangkang hari ini adalah pembangkang yang tidak berfungsi sebagai pembangkang. Jadi Hamzah mengatakan dia menyangkal dakwaan bahwa PN tidak berfungsi sebagai pembangkang. Mereka menyangkal, tapi kebanyakan rakyat di luar sana setuju bahwa pembangkang hari ini, ketua pembangkangnya sendiri Hamzah Zainuddin, memang tidak memberikan kerja mereka untuk menjadi semak dan imbang. Menyemak adalah di dalam parlimen, tidak habis-habis menggunakan isu bangsa dan agama berpolitik. Itu yang mereka buat. Jadi hari ini kononnya dia menangkis dakwaan bahwa Perikatan Nasional kurang berfungsi dan hanya bersuara terhadap isu tertentu, membabitkan keserah hidup perkauman dan juga agama. Betul, itu yang mereka buat. Hamzah yang juga timbalan Presiden Bersatu sebaliknya berkata, PN sentiasa membawa berbagai isu, membabitkan kepentingan rakyat daripada soal keserah hidup hingga kepada teguran terhadap isu-isu besar, skandal yang didakwah membabitkan kerajaan. Mungkin anda kurang mengikuti sesi parlimen, sebab itu ada yang menerima kritikan terhadap PN. Bulat-bulat katanya, betullah PN banyak membangkitkan isu kos sara hidup, kerana ia benar dimanapun dunia ini diperdebatkan, jadi tak boleh pembangkang hanya bawa cerita kos sara hidup. Isu lain yang turut kita bawa, satu daripadanya ialah sewan helikopter bernilai 16 bilion. Ini nanti orang mudah yang kena bayar dan juga kita bawa dalam parlimen katanya. Isu beras tempatan yang hilang, ini sudah selesai. Isu beras tempatan, isu beras putih tempatan berlambak sekarang ini di dalam pasaran. Tapi herannya, rakyat Kelantan, Terengganu, macam ramai yang mengatakan mereka tidak beli. Kerana mereka orang kaya, berduit, lebih suka beli beras import. Wow, ini yang mengejutkan kita sahabat semua. Malah saya berdebat dengan Perdana Menteri dan kemudian beliau, Datuk Seri Anwar, kata naikkan daripada harga lantai 1.2 menjadi 1.5. Ini tunjukkan kita buat, katanya dalam satu temu bual menerusi podcast Sekolah Sekejap, yang menaikkan jualan lantai itu adalah kerajaan ini. Ketika mereka menjadi kerajaan, mereka kekalkan nilai harga itu. Mereka tidak naikkan. Mereka lupa kerana mereka apa yang mereka buat ketika mereka ada dalam ambang kuasa. Mereka hanya ingat untuk bagaimana mengekalkan kuasa mereka. Scheme of thing, bagi jawatan, lantik duta khas yang bertaraf menteri, tidak pun buat apa-apa kerja tapi gajinya bertaraf menteri puluhan ribu. Itu yang mereka lakukan sahabat semua. Tapi apabila kerajaan hari ini menaikkan harga jualan padi dari 1.2 kepada 1.5, katanya itu kerja kami. Aduh. Lucu sangatlah.
pembangkang yang ada pada hari ini. Kesian kita tengok. Kalau ada parlimen, saya memang tidak pernah miss dengan parlimen. Saya dari pagi ke petang membuat ulasan video-video yang saya rasa perlu untuk saya ulas. Dan apa yang saya lihat, pihak pembangkang lebih cenderung untuk menggunakan isu-isu populis di bawah di dalam parlimen. Antaranya isu MAHB, isu KWSP, yang ternyata bahwa apa yang mereka nyatakan itu adalah satu fitnah semata-mata. KWSP dikatakan rugi, tapi kenapa KWSP boleh memberikan dividen yang begitu tinggi? Itu maksudnya KWSP tidak rugi. Tapi kenapa perlu mereka membina persepsi bahwa KWSP rugi? Ini yang mereka buat, sahabat-sahabat semua. Menggunakan info WhatsApp, menggunakan surat layang yang tidak pun ada kesahihannya, sahabat-sahabat semua. Ini yang mereka buat. Jadi pada pandangan saya, kalau Hamzah menyangkal bahwa mereka tidak berfungsi sebagai pembangkang, bagi saya memang mereka tidak berfungsi sebagai pembangkang. Mereka hanya tahu berpolitik, mereka hanya tahu untuk memburukkan kerajaan dan juga menunggang isu bangsa dan agama di dalam parlimen. Itu yang mereka lakukan. Tapi mereka kononnya tidak gagal sebagaimana yang dinyatakan oleh rakyat di luar sana. Jadi ini pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.